Assalamualaikum dan hai. Hari ini anda bersama dengan saya, Nadirah Ismail, untuk kita bersama-sama mengetahui bahagian suami dalam pewarisan harta pusaka. Tetapi sebelum itu, apa yang dimaksudkan dengan harta pusaka? Sebab apa suami ni boleh mewarisi harta pusaka? Dan berapa pula bahagian suami dapat bila isterinya meninggal dunia? Dan banyak lagi persoalan yang mungkin sedang terlintas di fikiran anda sekarang. Jadi pada hari ini, anda bersama dengan saya akan berikan sedikit perkongsian mengenai bahagian suami dalam pewarisan harta pusaka. Sebelum kita hendak tahu bahagian suami, pertama sekali kita mesti memahami dahulu apa yang dimaksudkan dengan harta pusaka. Harta pusaka dari sudut bahasa ialah sesuatu yang ditinggalkan, manakala dari sudut istilah pula ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati, yang mana harta itu telah bersih daripada hak-hak orang lain. Sebelum kita agihkan harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati kepada waris-warisnya, kita mesti selesaikan hak-hak berkaitan dengan harta pusaka terlebih dahulu, iaitu yang pertama, pengurusan jenazah. Yang kedua, hak mutlak, iaitu hutang dengan Allah sama ada seperti puasa, nazar dan pelbagai lagi. Yang ketiga, hutang ain, iaitu hutang sesama manusia. Yang keempat, wasiat jika si mati meninggalkan wasiat. Dan yang kelima, boleh agihkan harta tersebut kepada pewaris. Seterusnya, adakah harta pusaka ini mempunyai rukun? Dan berapa pula rukunnya? Ada. Rukun pusaka terdapat 3, iaitu yang pertama, berlakunya kematian pemilik harta. Kedua, hidupnya waris yang akan mewarisi harta. Dan yang ketiga, adanya harta. Kemudian, mari kita lihat pula sebab-sebab mewarisi harta pusaka. Yang pertama adalah disebabkan oleh perkahwinan. Yang kedua, keturunan. Dan yang ketiga, pembebasan hamba. Setelah kita melihat sebab-sebab mewarisi harta pusaka itu tadi, kita dapati suami boleh mewarisi harta isterinya yang telah meninggal dunia disebabkan oleh ikatan perkahwinan. Jadi, apakah syarat untuk mewarisi harta melalui perkahwinan? Iaitu mesti berlaku akad perkahwinan yang sah di sisi syarak, dan ikatan perkahwinan itu masih ada jika salah seorang suami atau isteri meninggal dunia. Namun, jika berlaku penceraian iaitu secara talak raj'i, iaitu talak 1 atau 2, dan isterinya itu tadi masih dalam iddah talak raj'i, kemudian isteri tersebut meninggal dunia, maka bekas suaminya itu tadi boleh mewarisi harta bekas isterinya. Tetapi jika dalam keadaan iddah talak bain, si suami ini tadi tidak boleh mewarisi harta bekas isterinya. Sekarang, mari kita lihat pula berapa bahagian suami jika isterinya telah meninggal dunia. Suami akan mewarisi harta isterinya dalam 2 keadaan. Yang pertama ialah 1/2. Jika isterinya itu tidak meninggalkan furuk waris, iaitu anak cucu cicit ke bawah sama ada lelaki atau perempuan. Yang kedua, suami akan mendapat 1/4 jika isterinya itu meninggalkan furuk waris sama ada lelaki atau perempuan, sama ada furuk waris tersebut anak dari perkahwinannya yang sekarang ataupun yang dahulu. Adakah bahagian suami ini dinyatakan dalam Al-Quran? Semestinya ada, kerana bahagian suami ini tergolong dalam golongan yang layak mewarisi pusaka, seperti dalam surah An-Nisa ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, dan bagi kamu adalah 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, maka kamu akan mendapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan setelah ditunaikan segala wasiat yang mereka wasiatkan atau setelah dibayarkan hutangnya. Sadaqallahul azim. Baiklah, setelah kita lihat bahagian suami itu tadi, jadi mari kita lihat pula bagaimana cara pengiraan bahagian suami untuk kita dapat tahu berapa harta yang diperolehinya. Saya juga akan kongsikan 3 jenis masalah yang akan kita jumpa semasa membuat pengiraan itu tadi. Masalah yang pertama adalah masalah al-adilah. Masalah ini adalah masalah yang sama di antara saham dengan asal masalah. Contoh pecahan 2/2. Yang mana yang atas itu adalah saham dan yang bawah itu pula ialah asal masalah. Mari kita lihat masalah ini. Si mati meninggalkan suami,
bapa dan seorang anak perempuan dengan jumlah harta sebanyak RM60,000. Pertama sekali, kita kena tahu dahulu berapa bahagian mereka ini. Jadi, suami akan dapat 1/4 sebab si mati meninggalkan furuk waris. Bapa akan mendapat 1/6 tambah baki dan anak perempuan pula akan mendapat 1/2. Seterusnya, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu tambah ke semua bahagian masing-masing dan kita akan dapat lihat bahawa asal masalah ini ialah 12. Jadi, saham bagi suami ialah 3, bapa 2 dan anak perempuan pula ialah 6. Dan kita akan dapat 11/12. Kemudian, ada lebihan baki 1/12 dan ianya adalah milik bapa. Sebab apa? Sebab kan dah cakap tadi bapa mengambil baki. Dan kita akan dapat hasil 12/12. Maka ini adalah dikenal sebagai masalah al-adilah. Kemudian kita telah tahu saham bagi suami ialah 3, bapa 3 dan anak perempuan ialah 6. Jadi, mari kita teruskan dengan pengiraan. Nilai harta pusaka dibahagikan dengan asal masalah, iaitu RM60,000 bahagi 12, kita akan dapat RM5,000. Kemudian, RM5,000 itu tadi kita darabkan pula dengan nilai saham masing-masing. Jadi suami RM5,000 didarabkan dengan 3, maka suami akan memperolehi RM15,000. Dan begitu juga dengan bapa dan anak perempuan. Apabila kita tambah ke semua ini, kita akan dapat nilai keseluruhan harta pusaka itu kembali yang bernilai RM60,000. Masalah kedua pula ialah masalah al-aul ataupun masalah al-ailah. Masalah ini berlaku lebihan saham, iaitu saham lebih besar berbanding dengan asal masalah. Contoh pecahan 8/6. Yang atas itu lebih besar dari yang bawah. Masalah ini juga akan menyebabkan berlakunya pengurangan kepada harta pusaka kepada ahli waris. Mari kita lihat masalah ini. Si mati meninggalkan suami, ibu, saudara perempuan si ibu sebapa dan saudara perempuan sebapa dengan jumlah harta sebanyak RM30,000. Pertama sekali, kita kena tahu dahulu berapa bahagian mereka ini. Jadi, suami akan mendapat 1/2 sebab si mati tidak meninggalkan furuk waris. Ibu akan mendapat 1/6, saudara perempuan si ibu sebapa 1/2 dan saudara perempuan sebapa pula akan mendapat 1/6. Seterusnya, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu tambah ke semua bahagian masing-masing dan kita akan dapat lihat bahawa asal masalah ini ialah 6. Jadi, saham bagi suami ialah 3, bagi ibu 1 dan begitu seterusnya. Dan kita akan dapat 8/6. Yang mana terdapat lebihan pada jumlah saham. Maka masalah ini adalah masalah al-ailah. Kemudian, kita telah tahu saham bagi suami ialah 3, bagi ibu 1, bagi saudara perempuan si ibu sebapa 3 dan bagi saudara perempuan sebapa pula ialah 1. Jadi, mari kita teruskan dengan nilai pengiraan. Nilai harta pusaka dibahagikan dengan jumlah saham, iaitu RM30,000 dibahagikan dengan 8. Kita akan dapat RM3,750. Kemudian, RM3,750 itu tadi didarabkan pula dengan nilai saham masing-masing. Jadi, suami RM3,750 didarabkan dengan 3. Maka suami akan memperolehi 11,250. Dan begitu juga dengan seterusnya. Apabila kita tambah ke semua ini, kita akan dapat nilai keseluruhan harta pusaka itu kembali yang bernilai 30,000. Sedikit perkongsian bagi masalah ini, iaitu ulama berpendapat kerugian akan ditanggung secara bersama. Masalah ketiga pula ialah masalah ar-rad. Masalah ini ialah saham tersebut kurang daripada asal masalah. Contoh pecahan 3/4, yang mana atas itu lebih kecil dari yang bawah. Mari kita lihat masalah ini. Si mati meninggalkan suami dan seorang anak perempuan
dengan harta sebanyak RM16,000. Pertama sekali, kita kena tahu dahulu berapa bahagian suami ini. Bahagian suami ini akan mendapat 1/4 sebab si mati meninggalkan furuk waris, dan anak perempuan pula akan mendapat 1/2. Seterusnya, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu tambah ke semua bahagian masing-masing, dan kita akan dapat lihat bahawa asal masalah ini ialah 4. Jadi, saham bagi suami ialah 1 dan bagi anak perempuan pula ialah 2. Dan kita akan dapat 3/4 yang mana terdapat kekurangan pada jumlah saham. Maka, masalah ini adalah masalah ar-rad. Kemudian, kita telah tahu bahawa saham bagi suami ialah 1 dan bagi anak perempuan pula ialah 2. Jadi, mari kita teruskan dengan nilai pengiraan. Nilai harta pusaka dibahagikan dengan asal masalah, iaitu RM16,000 dibahagikan dengan 4. Kita akan dapat RM4,000. Kemudian RM4,000 itu tadi didarabkan pula dengan nilai saham masing-masing. Jadi suami RM4,000 didarabkan dengan 1, maka suami akan memperolehi RM4,000, dan begitu juga dengan anak perempuan. Apabila kita tambah ke semua ini, kita akan dapat RM12,000, yang mana masih terdapat baki lebihan harta yang bernilai RM4,000. Jadi, mana pergi baki RM4,000 ni? Baki itu akan diserahkan kepada Baitul Mal. Ini berlandaskan dengan mazhab Syafi'i yang diguna pakai di Malaysia sekarang. Jadi, kesimpulannya para suami di luar sana, anda juga boleh mewarisi harta daripada isteri anda. Semoga segala perkongsian saya ini bermanfaat untuk anda. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe ya. Terima kasih kerana sudi tonton sampai habis bersama saya, Nadirah Ismail. Assalamualaikum dan bye.